Okay, untuk hukum ra' kita guna formula jadual supaya kita nampak di sini ra' tafkhim, tarkik dan harus tafkhim atau tarkik. Tetapi pertama-tama sekali kita hendaklah kenal pasti dulu apa dia huruf-huruf isti'lah. Ini ada 7 huruf isti'lah dan ini nota kaki sebelum dan juga selepas. Jadi untuk hukum ra' ni dia ada 3 bahagian, ra' tafkhim, tarkik dan harus tafkhim atau tarkik. Jadi untuk ra' tafkhim ini dia ada 5 keadaan. Yang pertama ra' itu baris atas, kedua depan dan yang ketiga ra' sukun sebelum dia ada huruf baris depan atau baris atas. Yang keempat ra' sukun sebelum dia bukan asal perkataan. Apa dia bukan asal perkataan ini? Tuna, alif, kepala, shad. Dan yang terakhir iaitu ra' sukun sebelum dia asal perkataan, iaitu asal perkataan ni huruf alif sampai ya yang berbaris bawah dan selepas dia ada huruf isti'lah. Ini Ustazah dan anak-anak murid sekalian, huruf isti'lah ini untuk yang keadaan yang kelima ni dia paling keliru ni. Dia pun ada di ra' tarkik, tetapi untuk ra' tarkik ini dia sama tapi dia bukan, selepas itu bukan huruf isti'lah. Nanti kita tengok contoh. Dan begitu juga dengan harus tafkhim atau tarkik. Huruf isti'lah tetapi dia tekankan huruf isti'lah itu berbaris bawah. Contoh firqin. Begitu. Keluar notification lobet. Okay, jadi inilah dia contoh. Untuk ra' tarkik, ra' baris bawah. Lepas tu yang kedua, ra' sebelum dia ada ya mat. Dan yang ketiga, ra' yang berada di akhir perkataan dan dibaca mati sebelum dia ada huruf berbaris bawah. Sebelum dia ada huruf berbaris bawah. Dan yang keempat tu yang sudah saya terangkan tadi lah. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Kan? Contoh apakah ra' yang baris atas? Rabbana. Ini Rabbana ni ra' apa? Ra' tafkhim. Kenapa? Ra' baris atas. Yang kedua aktsaruhum ra' tafkhim. Kenapa ra' tafkhim? Ra' baris depan. Inilah contohnya. Contoh yang tadi tu kan yang yang ada huruf isti'lah ni. Qirtasin, ra' sukun sebelum dia asal perkataan, huruf qaf berbaris bawah, selepas dia ada huruf isti'lah. Tetapi untuk yang ini Fir'aun ni ra' sukun sebelum dia asal perkataan berbaris bawah, selepasnya adalah huruf yang bukan isti'lah. Manakala untuk kalimah yang ketiga firqin, dia tekankan huruf isti'lah itu berbaris bawah. Jelas? Okey, untuk mad far'i kita guna sifir mad far'i. Okey, untuk bab 6 itu bagian mad. Okey, untuk bab 6 hukum mad dan bahagiannya kita terangkan berkenaan tentang mad far'i. Kita menggunakan faedah sifir mad far'i, kata kunci bacaan panjang. Pertama-tama sekali murid kena hafal segala formula yang ada dalam ini, dalam mad far'i ini. Contoh, mad plus hamzah, satu kalimah, mad wajib mutasil 4, 5, 6. Begitu. Dan hukum ini dia sudah ada lagu, dia sedia lagu untuk bab 6. Lepas tu bila mereka sudah hafal segala formula yang ada dalam bab 6 ni, tinggal tambah sahaja kata kunci bacaan panjang. Contoh, apakah maksud mad wajib mutasil? Bacaan panjang pada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Apakah maksud mad jaiz munfasil? Bacaan panjang pada huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Tanda plus tu maksudnya bertemu. Lepas tu, apakah maksud mad lazim kalimi mutlaqal? Bacaan panjang pada huruf mad yang bertemu tanda huruf yang bersabdu. Lepas tu, apakah maksud mad lazim kalimi mukhafaf? Bacaan panjang pada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Apakah maksud mad lazim harfi muthaqal? Bacaan panjang pada huruf tertentu di awal surah ada proses idgham. Apakah maksud mad lazim harfi mukhaffaf? Bacaan panjang pada huruf tertentu di awal surah tidak ada proses idgham. Dan seterusnya. Yang ini X ni maksudnya adalah selain. Apakah maksud mad silah qasirah? Bacaan panjang pada huruf dhamir yang bertemu selain daripada hamzah. Yang ini pula mad tamkin, bacaan panjang pada huruf ya sebelumnya ada ya bertanda sabdu dan baris bawah. Lepas tu mad lin, bacaan panjang pada huruf waw ataupun ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Begitulah. Sehinggalah mad faruk. Dan untuk bab 7 iaitu hukum waqaf dan bahagiannya. Kata kunci ialah menghentikan bacaan pada ayat. Okey, contoh. Kalau saya di kelas, saya akan guna kaedah untuk hafal dulu 3 ni. Tam, kafi, hasan. Tam, kafi, hasan, barulah untuk kelas seterusnya khobi, jaiz dan ta'anu. Jadi untuk kata kunci ni, contoh kita pakai, apakah maksud waqaf tam? Menghentikan bacaan pada ayat yang sempurna maknanya
tiada kaitan dari segi makna dan lafaz pada ayat sebelum dan selepasnya. Apakah maksud wakaf kafi? Menghentikan bacaan pada ayat yang ada kaitan dari segi makna pada ayat berikutnya, tetapi tiada kaitan dari segi lafaz. Begitu. Apakah maksud wakaf hasan? Menghentikan bacaan pada ayat yang ada kaitan dari segi makna dan lafaz pada ayat sebelum dan selepasnya. Apakah maksud wakaf qabih? Menghentikan bacaan pada ayat yang tidak sempurna maknanya kerana makna dan lafaz masih terikat pada ayat berikutnya. Begitu. Dan untuk wakaf jaiz ni dia panjang sikit lah. Menghentikan bacaan pada ayat yang tidak merosakkan makna, yang mana boleh berhenti dan boleh teruskan bacaan. Begitu dengan wakaf ta'anuq, tidak perlu lagi guna makna dan lafaz, terus guna ayat yang panjang ni. Menghentikan bacaan pada ayat yang berhenti pada salah satu di antara dua tempat wakaf yang berdekatan yang diberi tanda 3 titik. Begitulah untuk kaedah menghafal wakaf. Dan seterusnya bab 8 hukum isti'azah dan basmalah. Inilah. Ini saja kita ambil poin-poin yang penting. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.